Halo. Jadi sekarang kita akan bising sikit lah. Masuk haba yang ketiga iaitu haba peneutralan. Okey, jadi apakah itu peneutralan? Tindak balas yang berlaku apabila antara asid dengan alkali. Okey, dan ialah tindak balas eksotermik kerana dia kelalangkun itu menjadi panas apabila dia murid ini menjalankan pentitratan asid hidroklorik ke dalam larutan natrium hidroksida. Jadi nota boleh rujuk kepada kertas murid-murid. Kalau tak ada boleh download di blog saya Kimia LKY. Jadi apakah itu peneutralan? Tindak balas peneutralan ialah tindak balas antara asid dan base ataupun alkali untuk menghasilkan garam dan air. Dan apakah maksud haba peneutralan? Haba peneutralan adalah perubahan haba apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas antara asid dengan alkali. Okey, jadi di sini ada satu nota yang sangat penting yang selalu ditanya dalam peperiksaan iaitu haba peneutralan akan berkurang. Jika kita menggunakan asid lemah ataupun alkali lemah. Di sini maksudnya kalau kita guna asid atau alkali yang lemah sikit, maka haba dia akan menjadi kurang sikit. Boleh kan? Okay, jadi apa sebab? Kerana asid lemah ataupun alkali lemah ini mengayon separa dalam air. Okay. Dan dia mengayon, kalau asid kuat dia mengayon sepenuhnya. Dia semua mengayon. Tapi kalau asid lemah, dia hanya mengayon separa. Separuh je dia mengayon. Ada sebahagian lagi belum mengayon. Maka sebahagian tenaga haba telah digunakan untuk mengayon lengkap molekul asid lemah ini ataupun alkali lemah ini. Boleh faham? Jadi saya ulang. Kalau asid kuat, dia mengayon sepenuhnya bila kena air. Tapi kalau asid lemah, bila dia kena air, dia mengayon separa. Ada lagi bahagian yang tidak mengayon. Maka sebahagian tenaga yang dibebaskan semasa tindak balas peneutralan ini digunakan untuk mengayon lengkap molekul asid lemah itu. Okay, kita tengok contoh ini murid-murid lebih jelas. Kuat-kuat 57. Kuat-kuat 57. Kalau ada lemah, haba akan menjadi kurang sikit. Boleh faham? Senang kan? Okay, contohnya ini haba dia kurang sikit. Kenapa haba dia kurang sikit? Kerana asid lemah digunakan. Asid lemah mengayon separa dalam air. Sebahagian tenaga yang dibebaskan semasa tindak balas telah digunakan untuk mengayon lengkap asid lemah ini. Okey. Tak apa, ayat ini agak panjang tapi hanya satu markah je. Kalau boleh cubalah. Okey, jom kita tengok cara kira dia. Senang sajalah, hampir sama macam haba penyesaran. Okey, jadi eksperimen dia hampir sama macam haba bukan penyesaran, minta maaf. Macam haba pertama, haba pembentakan. Okey. Jadi dia gunakan asid campur ke dalam alkali dan akan menghasilkan garam dengan air dan kacau dan kita catat suhu tertinggi. Okey, jom kita tengok ada dua soalan. Saya lupa nak salin formula. Kejap, saya pergi salin formula dulu. Okey, siap. Saya sudah sediakan formula di bawah. Seorang murid menjalankan eksperimen untuk menentukan haba peneutralan isi padu 100 kepekatan 2 dicampur kepada 100 cm padu larutan natrium hidroksida 2M. Keputusan eksperimen ada dua suhu awal. Jadi murid-murid masih ingat kita kena tentukan purata suhu awal dulu. Kalau ada dua suhu awal. Okay, jom kita buat. Okey, jadi ada dua suhu awal. Cikgu tentukan purata suhu awal iaitu 30 campur 30 bahagi 2 dapat balik 30 darjah Celsius. Okay, lepas itu suhu maksimum diberikan 37.5. Kita boleh tentukan apa dulu? Betul, perubahan suhu dulu iaitu 37.5 tolak 30, kita dapat 7.5 darjah Celsius. Tak muat lah, tak apalah. Kena letak darjah Celsius. Perlu kecilkan tulisan dia. Boleh masuk? Wih, hilang terus. Okay,
Boleh lah. Baik, kita ini perubahan suhu 7.5. Jadi pertama, hitungkan haba yang dibebaskan. Sekarang kita nak cari haba yang dibebaskan. Jadi kita nak cari apa? Nak cari Q. Haba yang dibebaskan. Okey, jadi kita buat satu dulu. Q, kita nak tentukan Q, haba yang dibebaskan. MC theta bahagi 1000. M, jumlah isi padu. 100, 100, 200. C, muatan haba. Perubahan suhu 7.5. Dan tapat joule. Lepas itu kita bahagi 1000. Dapat kilojoule. Cikgu sudah tekan kalkulator. Siap-siap 6.3. Harap masa saya tekan, saya betul lah tekan dengan betul. Lepas itu soalan 2, bilangan mol asid nitrik yang bertindak. Okey, jadi asid nitrik yang bertindak, kita guna N sama dengan MV per 1000. Jadi M kepekatan dia kepekatan dia 2 dengan 100. 200. 2 kepekatan 100 volume isi padu dia bagi 1000. Okey. Jadi ini adalah bilangan mol untuk asid nitrik dan juga ini adalah bilangan mol untuk air yang terbentuk. Jawapan 0.2 mol. Boleh buat dalam kertas yang cikgu sediakan. Selesaikan. Kalau sudah pandai tak payah tengok video cikgu, boleh terus buatlah. Jawapan telah jawapan inilah. Okey, baik. Akhir sekali tentukan haba peneutralan delta H. Kita nak tentukan haba peneutralan. Jadi delta H sama dengan Q. Q adalah 6.3 kilojoule. Lepas tu M bilangan mol. Selesai. Suhu naik ke turun? Suhu meningkat. Exothermic negatif. Dan jawapan akhir yang ini sepatutnya dapat copy paste lah cikgu. Baik, selesai. Siap satu. Next kita tengok yang seterusnya. Formula belum sekejap saya ambil formula dulu. Okey, baik. Saya sudah standby siap-siap formula saya. Copy paste je. Dalam satu eksperimen untuk menentukan haba peneutralan 50 asid hidroklorik 1M dengan 50 V dengan 1M. Baik, dua-dua sama. Persamaan termokimia seperti berikut. Okey, yang ini adalah persamaan ion untuk tindak balas peneutralan. Ingat, ini adalah persamaan ion. Kalau campur belakang sini menjadi persamaan termokimia. Okey, pertama, hitung tenaga haba yang dibebaskan. Jadi ini nak cari apa? Dia nak cari Q. Haba yang dibebaskan. Dia nak tentukan Q. Okey, lepas itu seterusnya perubahan suhu. Ia nak tentukan theta perubahan suhu. Inilah dua soalan dia. Dua soalan saja. Okey, jom kita buat yang pertama ini. Ingat delta H telah diberikan. Delta H diberikan. Okey, jadi untuk ini kita buat sama-sama. Saya akan guna formula ini dahulu. Copy paste. N sama dengan MV per 1000. Dua-dua sama, guna salah satu. 1M 50V. 1M 50V. What's that? Jawapan? .05. Ini bukan jawapan akhir kerana dia minta tenaga yang dibebaskan. Dia cari Q. Okey, cari Q. Di sini ada dua formula yang mempunyai Q. Yang mana kita nak guna? Saya akan guna ini dulu. Kerana dalam soalan ini delta H diberikan 51.5.
1.5 Q tak tahu, nak cari N mole ada, number of mole. Lepas tu dapatlah. Jadi darab naik atas, akhirnya Q sama dengan sepatutnya dapat inilah 2.575 kilojoule. Okay, sepatutnya lah. Kalau salah tekan kalkulator jangan salah cikgu. Akhir sekali perubahan suhu, saya akan gunakan formula last kali ini. Okay. Q sama dengan MC theta bagi 1000 Q sudah ada 2.575 M. Ini M paling banyak murid salah. M adalah jumlah isi padu. Jadi di sini 50 asid, 50 alkali. Berapa jumlah isi padu? 100. Yes. 100. Cikgu tulis di sini lah supaya murid faham. 50 campur 50, 100. Lepas tu C 4.2. Theta perubahan suhu kita tak tahu. Kita nak cari. Akhir sekali tekan kalkulator. Tolong. Sepatutnya dapat jawapan ini. Ada titik perpuluhan ke? Apalah. Okay. Final answer should be like this. Okay. Baik. Selesai. 2 pattern. Sangat senang. Ada lagi? Oh, tak ada. Haba pembakaran. Siap. Oh, itu. 2 contoh saja. Very good. Simple. Jadi, itu saja untuk video ini. Okay. Berkaitan dengan haba peneutralan. Jadi, ingat bila kita gunakan asid lemak ataupun alkali lemak, haba dia akan menjadi kurang sikit. Okey. Jadi di sini ada lagi satu subtopik konsep kimia yang cikgu tak masuk dalam nota kamu. Jadi kita sama-sama bincang. Okey, ini ada dalam buku teks lah. Bagaimana pula jika tindak balas peneutralan antara asid diprotic, asid sulfurik yang mempunyai kepekatan ion hidrogen yang 2 kali ganda daripada asid lain. Okey, apa akan berlaku? Jadi kita nampak di sini bahawa asid hidroklorik adalah contoh asid monoprotik 1H, mono maksudnya 1H. Dan asid sulfurik H2 adalah asid yang mempunyai di. Apa maksud di? 2H. Okey, jadi apakah akan berlaku pada tindak balas dia? Yes. Dalam tindak balas peneutralan ini, H2 akan menghasilkan haba yang 2 kali ganda. 2 kali ganda. Okey. Sebab 1 mol asid kuat diprotik seperti asid sulfurik H2SO4, bila mengayon, dia akan menghasilkan 2 mol ion hidrogen. Nampak tak? H plus ini dia ada. Di sini kita pun tahulah dia ada H2. Okey. Jadi, itu sebabnya 2 mol ion hidrogen bertindak balas dengan 2 mol ion hidroksida menghasilkan 2 mol H2O. Jadi, H2O 57. H2O lagi 57. Itu sebabnya dia dapat 114. Okey. Tapi, bila akhirnya kita tulis haba peneutralan dia, dia tetap masih sama. Kenapa? Kerana maksud haba peneutralan adalah haba yang dibebaskan apabila perbentukan 1 mol air. Jadi bila di sini kita per mol, kerana di sini ada 2 mol air bukan? Jadi kita nak bahagi 2 ini. Semua bahagi 2 lah, senang cerita. Dia jadi 1 bukan? Akhirnya 114 pun akan tukar balik kepada 57. Jadi kesimpulannya, kalau kita nak tulis delta H dalam unit per mol, dua-dua adalah sama. Okey, tak kira lah asid sulfurik ataupun guna asid monoprotik ataupun asid diprotik. Okey, jadi itulah sedikit konsep berkaitan dengan kalau kita gunakan asid H2SO4. Kesimpulannya adalah
haba dia adalah 2 kali ganda. Tapi kalau bila kita tulis bermol, dia akan tukar balik kepada sama kepada seperti asid kuat yang lain. Okey, jadi tak apa, ini sedikit konsep saja. Jadi boleh faham? Tak boleh faham? Tak apa, it's okay Ini small matter lah. Yang penting kita boleh buat kiraan ini, dan yang paling penting kena tahu apabila kita gunakan asid lemak, haba dia akan menjadi kurang sedikit seperti nota ini. Okey, bye-bye. Itu saja. Kita video seterusnya kita buat eksperimen haba penyusulan. Bye.